Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, buku Qawaid At-Tarannum, cara berlagu, membicarakan sistem membaca Al-Quran mengikut kurikulum yang betul, tahsinus shad, at-tajwid, at-tarannum, at-tartil dan fasahah, disusun oleh Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail. Kita sambung ni muka surat 128 kita ni, mengenal sifat-sifat tarannum bayati dah. Mengenal sifat-sifat tarannum bayati. Tarannum bayati mempunyai sifat-sifat yang tersendiri, di antaranya adalah sebagaimana berikut. Pertama dah, harmoni dan tenang. Yang keempatnya mempunyai kesesuaian dengan tarannum pembukaan dan penutup. Jadi biasanya buka dengan tutup. Tutup macam yang keempat mempunyai kesesuaian dengan tarannum pembukaan dan penutup. Jadi bayati ni sesuai lah dengan pembuka dengan tutup ni. Mengenai sifat-sifat tarannum tersebut adalah mustahab, penting, jika tidak tentunya sukar untuk mengawali dan menyusun harakat-harakatnya dengan baik, dan mungkin kehilangan punca yang menyebabkan tersasul ke arah yang tidak diingini. Itulah kena kenal. Lepas tu, memahami peranan tarannum bayati. Peranan tarannum bayati mempunyai tugas dan peranannya yang tersendiri. Di antaranya adalah sebagaimana berikut. Pertama, memantapkan persembahan bacaan. Yang kedua, menjadi tarannum pembukaan dan penutup. Bayati ni untuk buka tutup bayati ni. Yang ketiga, tanya menjadi pengukuran kepada tarannum yang akan dipersembahkan sudahnya. Jadi kalau jadi bayati lah itu jadilah kira dia mengukur. Start cerita tu tahu dah boleh pergi ke tak lagi lah. Yang keempatnya membawa kefasihan menyebut huruf-huruf Al-Quran. Kalau kena tarannum bayati akan ditafasih sebutan dah. Yang kelima, dapat melahirkan kemu'jizatan Al-Quran dari sudut bacaan. Seseorang qari atau qariah yang tidak dapat menghayati peranan suatu tarannum itu, mungkin mesej yang hendak disampaikan tidak kesampaian. Kerana tarannum itu sendiri adalah sebahagian daripada alat penyampaian Al-Quran kepada masyarakat. Hudan linnas dah. Okey, jenis-jenis tarannum yang berseiringan dengan bayati tu. Setiap qari dan qariah perlu mengetahui jenis-jenis tarannum yang berseiringan dengannya, iaitu mana-mana tarannum yang punya angin ataupun air yang hampir sama dengannya, angin ataupun air sama, seperti Husaini, Kurdi, Iraqi dan sebagainya. Nak sama angin dengan apa? Jadi pertama, jika berlaku ketegangan dalam pada persembahannya, maka ianya boleh diwasalkan kepada tarannum Kurdi atau Iraqi. Kalau rasa tegang-tegang tukar pada tarannum Kurdi atau Iraqi lah. Yang kedua, jika berlaku kelemahan pada persembahannya, maka ianya boleh diwasalahkan baik pulih kepada tarannum Husaini dan sebagainya, mengikut kemahiran masing-masing. Boleh tukar pada Husaini dan sebagainya. Okey, pengenalan tarannum Husaini dan sejarahnya. Perkataan Husaini adalah dari bahasa Arab yang bererti kecantikan. Kecantikan. Pada istilah ilmu tarannum adalah nama bagi suatu jenis alunan tarannum yang dipopularkan oleh pakar tarannum Hijazi, sehingga sekarang ianya diubah sesuai oleh qari-qari Mesir sebagaimana yang kita hayati sekarang. Jadi sebenarnya ada perubahan, ada. Ya boleh rekod lah alunan ni. Cuma dalam batasan jangan tukar tajwid lah. Mengikut keterangan Tuan Haji Muhammad Yusuf Kedondong, iaitu seorang guru tarannum bil-Quran negeri Kelantan, bahawa lawangan azan di Masjid Nabawi oleh Bilal bin Rabah adalah alunan tarannum Husaini. Dia kata lah dah.
bersempena dengan keturunan Bilal bin Rabah Al-Habsyi Al-Husaini. Gitu ya dah. Abbas lah keturunan tu lah, keturunan negeri di Abbas apa di Raja Abbas lah dah. Mengikut keterangan Dr. Syekh Ahmad Nu'aini, ahli Taranum bil Quran Mesir, bahawa Husaini itu adalah cawangan kepada Bajati, sama seperti Syuri dan Khiyar. Iaitu Bajati asli, Bajati Khiyar, Bajati Husaini dan Bajati Syuri. Dia kata gitulah dah. Dia pecah pondok dah. Mengenal sifat-sifat Taranum Husaini. Taranum Husaini mempunyai sifat-sifatnya tersendiri. Pertama, mempunyai pergerakan yang aktif dan bersemangat. Jadi dia semangat, aktif Husaini. Yang kedua ada mempunyai penyesuaian dengan tabaqat yang tinggi. Peringkat yang tinggi lah. Yang tiga, mempunyai unsur ketenangan dan ketegasan. Tenang dan tegah dah. Yang keempat, yang mempunyai unsur rangsangan dan galakan. Rasa dan galak dah. Itu sifat Taranum Husaini. Yang seterusnya, memahami peranan Taranum Husaini. Peranan yang apa? Tugas yang apa? Di antara tugas-tugas dan peranan Taranum Husaini adalah sebagaimana berikut. Pertama, memantapkan persembahan bacaan. Suruh mantap balik guna Taranum Husaini. Yang kedua, merangsangkan Taranum yang berikutnya. Nak sambung Taranum dan hal lain ni, dia kena guna hak dulu Taranum. Penyambung dah. Taranum Husaini. Yang ketiga, menghangatkan persembahan bacaan. Nak suruh hangat panah semangat pula guna Taranum Husaini dah. Yang keempat, memantapkan sebutan huruf-huruf Al-Quran. Nak suruh mantap balik, kita guna Taranum Husaini. Yang kelima, melahirkan kemu'jizatan Al-Quran dan sebagainya dah. Mengenali jenis Taranum yang berseiringan dengan Husaini, yang sama tarah, selaiba dah. Iaitu mana-mana Taranum yang punya angin air yang hampir sama dengannya, dengan Taranum Husaini ni. Seperti Taranum Bajati, Kurdi, Sabah dan Ajam dah. Jika berlaku ketegangan, maksudnya babah nak baca tegangan pada persembahannya, maka bolehlah diwasalahkan, ditukar kepada Taranum Bajati atau Kurdi. Dibaik pulih oleh Taranum Bajati dan atau Kurdi dia. Jika berlaku kelemahan, maka bolehlah diwasalkan, disambung dengan kepada Taranum Sabah atau Ajam. Kalau lemah agak tak boleh nak pergi lemah agak, tukar pada Taranum Sabah atau Ajam. Hanya mengikut kepakaran dan kemahiran yang telah sedia ada pada seseorang qari. Seterusnya, pengenalan Taranum Kurdi dan sejarahnya dah. Taranum Kurdi itu gabung dah. Sejarahnya mana dah. Kurdi ialah nama satu bangsa dari rumpun bangsa Arab yang tinggal di suatu kawasan yang terletak di Asia Tengah, iaitu di antara negeri Turki, Iran dan Iraq. Jadi ni ada antara bangsa Kurdi yang kira tak ada negara dah. Dia macam orang Yahudi dulu dah. Orang Yahudi dulu gitulah, tak ada negara dah, ni berada Palestin tu dah. Tukar jadi negara Israel itu sebenarnya Palestin dah. Gitu cerita juga Kurdi. Kurdi ni apabila dipecah-pecahkan negara-negara oleh negara barat lepas penjajahan itu, dia tidak diberi negara dah. Jadi dia ni bangsa yang jadi tengah-tengah nak, duduk sempadan, nak tak tahu negara mana dah. Kadang-kadang bah ni dah, kadang bah ni Iraq, kadang bah dah dengan apa Turki pada kadang dah. Jadi benda gitu je, jadi macam tak ada negara lah. Macam apa panggil? Solo dah. Jadi orang Solo ni gitu juga di bawah Filipina gitu je, jadi masalah. Kita apalah yang pentingnya terletak antara tu lah Turki, Iran dan Iraq. Pada istilah ilmu Taranum, ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan Taranum yang dipopularkan oleh pakar Taranum dari bangsa Kurdi mengikut budaya bangsanya yang tersendiri. Ikut lagu dia lah, ikut rentak dia. Cuma gitulah kaedah dia, jangan sampai terbabah lebih daripada tajwid lah. Ia telah diubah suai dan dipopularkan semula oleh qari-qari Mesir yang mana diterima pakai oleh masyarakat Islam di seluruh pelosok dunia pula. Tetapi sehingga kini penghayatannya telah berkurang kurang Kurdi lah. Yang seterusnya, mengenal sifat-sifat Taranum Kurdi. Taranum Kurdi juga mempunyai sifat-sifatnya yang tersendiri. Pertama, mempunyai pergerakan yang tegas dan berkesan. Yang kedua, mempunyai kelincahan menurun dan menaik. Lincah nak naik turun tu cepat lah. Lincah dah. Yang ketiga, mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana. Ia
tiga dah. Yang keempatnya punya kesesuaian dengan taranum penutup. Penutup dia pun sesuai lah. Memahami peranan taranum Qurdiyah. Peranan taranum Qurdiyah hampir sama dengan peranan taranum Bayati. Di antaranya adalah sebagaimana berikut. Pertama, untuk meyakinkan persembahan bacaan. Bahasa yakin. Guna bacaan ni lah. Guna taranum Qurdiyah. Yang kedua, untuk menenangkan ketegangan persembahan. Tegak-tegak nak tenang semula guna taranum Qurdiyah. Yang ketiga, untuk memberi laluan kepada harakat penutup. Nak nutup tu guna hak dia lah. Sebagai jalan tengah nak sampai tutup dah. Nak berhenti dah. Yang keempatnya, untuk membawa kefasihan sebutan huruf. Untuk fasih sebutan huruf guna Qurdiyah. Yang kelimanya, untuk melahirkan kemujizatan Al-Quran. Untuk melahirkan kemujizatan Al-Quran. Yang seterusnya, mengenal taranum yang berseiringan dengan Qurdi. Yang seleba dengan Qurdi ni. Iaitu mana-mana taranum yang punya sifat atau angin yang hampir sama dengannya. Seperti Nahwan, Ajam, Sabah dan Husainiyah. Pertama, jika berlaku ketegangan persembahannya, maka ianya boleh diwasolahkan. Diperbaiki, ditukar kepada taranum Nahwan atau Bayati. Maksud nak babah. Patah balik kepada, atau tukar kepada. Itu dah. Taranum Nahwan atau Bayati. Yang kedua, jika berlaku kemelesetan atau kelemahan, maka bolehlah diwasolahkan, dibaik pulih kepada taranum Ajam, Husaini atau Sabah, mengikut kemahiran dan kepakaran yang telah sedia ada. Seterusnya, pengenalan taranum Sabah dan sejarahnya. Perkataan Sabah adalah dari bahasa Arab yang memberi erti rindu. Pada istilah ilmu taranum, ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan taranum yang dipopularkan oleh pakar taranum Arab mengikut budaya mereka. Kepopularannya di tanah Melayu adalah kira-kira selepas Perang Dunia Kedua. Berpopular dah. Sabah ni. Taranum Sabah yang kita hayati sekarang adalah hasil ubah suaian oleh qari-qari Mesir mengikut budaya mereka. Ini amat terserlah sekali. Sehingga kan di mana sesuatu persembahan tilawatul Quran yang tidak dimasukkan taranum Sabah, maka dirasakan belum lengkap. Bubuh juga sikit pun taranum Sabah supaya lengkap ni. Mengenal sifat-sifat taranum Sabah juga mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Pertama dia, mempunyai gerak ringan yang meresap jiwa. Gerak ringan tapi meresap jiwa. Yang kedua, mempunyai alunan yang lembut mendayu-dayu dah. Yang lembut dan mendayu-dayu ni Sabah lah dia. Yang ketiga, mempunyai kesesuaian dengan tabaqat sederhana. Dia bukan tinggi, bukan rendah, dia sederhana dah. Yang keempatnya, mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon, merayu, merintih dan sebagainya. Sesuai kalau ayat tu maknanya, kita tengok makna dah. Sesuai untuk memohon, merayu, merintih kepada Allah sebagainya. Sesuai lah kita guna taranum Sabah dah. Yang seterusnya, memahami peranan taranum Sabah. Di antara peranan taranum Sabah adalah sebagaimana berikut. Pertama, menenangkan persembahan bacaan. Tenang mulan, mendayu-dayu dah. Tinggi-tinggi tenang mulan dah. Membawa kepada kekhusyukan dan keinsafan. Yang ketiga, memberi kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran. Yang keempat, melahirkan kemujizatan Al-Quran daripada sudut bacaan. Yang seterusnya, mengenal taranum yang berseiringan dengan Sabah. Iaitu mana-mana taranum yang punya angin, air ataupun air yang hampir sama dengan seperti taranum Bayati, Qurdi, Iraqi, Husaini dan Ajam. Pertama, jika berlaku ketegangan persembahan, maka ianya boleh diwasolahkan atau bertukar dibaik pulih kepada taranum Iraqi, Qurdi atau Bayati. Yang kedua, jika berlaku kelemahan atau kemelesetan pada persembahannya, maka ianya boleh diwasolahkan kepada taranum Ajam atau Husaini mengikut kemahiran dan kepakaran yang telah sedia ada pada qari berkenaan. Semua ni kita cerita ni teori dah. Dari segi ni kena latih. Tak mudah lah depan tak guru dah. Bukan mudah ni. Makan tahu dah. Nak sumahnya dah. Okey, pengenalan taranum Hijaz dan sejarahnya. Hijaz ialah nama bagi suatu kawasan yang terletak di negeri Arab Saudi lah. Arab Saudi ni Hijaz lah. Itu termasuklah kota Mekah dan kota Madinah. Jadi wajib masuk Hijaz ni, wajib kota Mekah, kota Madinah. Lepas tu khilaf setara mana luah dia. Ada setengah kata siapa ke Syria tu nak. Ada setengah kata tak siapa dah, siapa ke bawah. Siapa ke Yaman, macam-macam lah pendapat dah. Tapi paling kurang ialah kota Mekah dan kota Madinah. Itu paling kurang. Pada istilah ilmu taranum, ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan taranum yang dipopularkan
oleh qari-qari Hijazi mengikut budaya bangsanya yang hidup di kawasan padang pasir, tandus yang berbukit, bukau dengan batu. Sehingga kini Taranum Hijazi tersebut telah pun diubah suai oleh qari-qari Mesir mengikut budaya bangsanya yang hidup di kawasan lembah ni. Lembah ni subur dah. Ia tanaman subur. Ia sungai, ada sungai situ dah. Yang begitu subur menghijau jadi tukar asal pada pasir tukar jadi hijau lain lah, bunyinya lain dah. Taranum Hijaz berlahjah Musri ini adalah lebih lembut dan lebih menarik yang agak lebih bersesuaian dengan kelembutan lughatul Quran. Kata dah. Okey, mengenal sifat-sifat Taranum Hijazi, di antara sifat-sifat Taranum Hijazi adalah sebagai berikut. Pertama, mempunyai gerak lambat tetapi berkesan. Gerak tu lambat tapi berkesan. Yang kedua, mempunyai ketegasan pendorong semangat. Tegah dorong semangat. Yang ketiga, mempunyai kelincahan menghidupkan persembahan. Sembahan tu jadi hidup dah. Yang keempatnya, mempunyai kesesuaian dengan mana-mana tabaqat, mana-mana peringkat dah. Yang kelimanya, mempunyai kesesuaian dengan ayat yang menunjukkan perintah, tegah atau marah. Maksud ayat beki marah kau tegah kah? Tegah kah? Melarang kau dah. Jadi ayat ni, ayat perintah, ayat tegah, ayat larang ni atau ayat marah ni sesuai guna Taranum Hijazi dah. Sebab itu biar kena makna dah. Kata kena makna, dia tak tapa matlamat lah. Kalau nak baca Taranum sepatutnya ikut makna. Masalah kita tak mengaji bahasa Arab, kadang-kadang orang ikut dia dah. Sepatutnya dia kena ikut kaedah gini lah supaya menghayati matlamat Taranum ni, nak suruh hayati molek dah. Bukan nak suruh sedap bunyi saja dah. Memahami peranan Taranum Hijazi. Di antara peranan Taranum Hijazi adalah sebagaimana berikut. Tu kita kata sepatutnya tanya makna ni tanda tilawah, bukan tanda tahfiz Quran lah. Tanda tahfiz ni terbalik tempat kita dah. Hafiz Quran ni dia tanya makna dah. Lepas tu hak tilawah tak tanya makna. Tak kena sepatutnya. Hak Taranum tu tanya makna dah tak? Pasal dia kena sesuai dengan makna, nak tarik, nak pandai, nak tarik suara dah. Nak guna apa si Taranum Hijazi kau apa tengok khusus saja dah. Memahami peranan Taranum Hijazi. Di antara peranan Taranum Hijazi adalah sebagian berikut. Pertama, memberi semangat kepada persembahan bacaan. Yang kedua, memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar. Baca apa sedap. Naik angin dah. Celiga. Pendengar pun celiga. Tapi tu maksud kita ajak dah. Biar kena makna. Biar tahu makna dah. Yang ketiga, memberi tenaga kepada Taranum yang akan dibaca. Taranum pun hak lain pun nak masuk lain pun sedang molek dah dengan guna hak ni dulu, guna Hijazi dulu. Yang ketiga, yang membawa ketegasan terhadap mesej Al-Quran. Mesej tegah molek guna Hijazi. Yang keempatnya, membawa kefasihan sebutan huruf-huruf Al-Quran. Yang kelimanya, melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaannya. Mukjizat ni biar itulah kita cerita lah mana biar sesuai dengan makna dia dah. Mengenal Taranum yang berseiringan dengan Taranum Hijazi. Kita pergi lah ni Taranum Iraqi lah dah. Taranum yang berseiringan dengan Taranum Hijazi iaitu mana-mana Taranum yang mempunyai angin yang hampir sama dengannya seperti Taranum Iraqi, Nahwan, Sikah dan Husaini dah. Pertama, jika berlaku ketegangan pada persembahannya, maka ianya boleh diwasalahkan kepada Iraqi atau Nahwan. Jika berlaku kelemahan pada persembahannya, maka ianya boleh diwasalahkan kepada Taranum Sikah atau Husaini mengikut kepakaran yang telah sedia ada pada qari berkenaan. Pengenalan Taranum Iraqi dan sejarahnya. Iraqi adalah nama bagi sebuah negeri yang bersempadan dengan negeri-negeri Arab Saudi, Kuwait dan Iran, yang mana penduduknya terdiri dari rumpun bangsa Arab tulen. Pada istilah ilmu Taranum, Iraqi itu adalah nama bagi suatu alunan Taranum yang dialunkan mengikut zaq, rasa budaya qari-qari Iraqi yang hampir sama dengan budaya qari-qari Hijazi ni. Sehingga kini ianya telah diubah suai oleh qari-qari Mesir. Pakak game Mesir habis lepas nak ubah suai lah. Dimodify oleh qari-qari Mesir dia. Mengikut zaq budaya Mesir lah dah. Rasa dari budaya Mesir. Walau bagaimanapun identiti asalnya Iraqi masih dikekalkannya lagi dah. Mengenal sifat-sifat Taranum Iraqi, di antara sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Pertama, mempunyai gerak lembut yang berkesan. Yang kedua, mempunyai kelembutan yang meresap jiwa.
Nah, lembut, gerak lambat yang berkesan, bukan lembut, lambat yang berkesan. Lepas tu lembut dan merosak jiwa. Yang kedua dah. Yang ketiga, sederhana dan ketenangan. Sederhana dan ketenangan, kesederhanaan dan ketenangan. Yang keempatnya, kesesuaian dengan tabaqat sederhana, tarun Iraqi. Yang kelimanya punya kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon, mencerita, berdialog dan sebagainya. Jadi Taranum Iraqi ni sesuai untuk memohon, mencerita, berdialog dan sebagainya. Ini Taranum Iraqi. Memahami peranan Taranum Iraqi, di antara peranan Taranum Iraqi adalah sebagaimana berikut. Pertama, untuk menenangkan ketegangan persembahan. Yang kedua, untuk melahirkan ketenangan jiwa. Yang tiga, untuk melahirkan kefasihan sebutan. Yang keempat, untuk melahirkan kemukjizatan Al-Quran. Yang kelima, untuk menyempurnakan mesej ayat Al-Quran. Mengenal taranum berseiringan dengan taranum Iraqi, seperti taranum Hijazi atau Hijaz, Sabah, Nahwan dan Kurdi. Dia sama lah dengan taranum Hijaz, Sabah, Nahwan dan Kurdi lah. Iraqi ni boleh kita kata sa'lira lah, kita kata selevel. Pertama, jika berlaku ketegangan, ianya boleh diwasalahkan kepada taranum Nahwan atau Kurdi. Jika berlaku kemelesetan, maka ianya boleh diwasalahkan kepada taranum Sabah atau Hijaz mengikut kemahiran qari berkenaan. Sebenarnya berarti dah pasal ada tiga ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.